الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فقال رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه والثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata musannif rahimahullah, maka 4 perkara yang wajib dan 4 juga lawannya yang mustahil itu dinyatakan dia dengan segala dalilnya. Situ dah. Kata musannif rahimahullah, maka 4 perkara yang wajib. Ni isyarat bagi mubtada ni. Bermula 4 perkara yang wajib. Gitu. Dan 4 juga lawannya, lawan bagi yang wajib tu. Mana lawannya tu? Yang mustahil. Yang mustahil ni yang istihalah. Gitu. Tu dinyatakan dia mana? 4 perkara hak wajib dan juga 4 perkara lawanan bagi yang wajib daripada mustahil tu, dinyata dengan segala dalilnya. Dinyatakan dia tu jadi khabar lah tu. Dinyatakan dia dengan segala dalilnya perkara. Tu. Jadi 4 perkara ni benda yang bersangkut paut dengan Rasulullah, dengan bersangkut paut dengan segala utusan Allah Ta'ala, yakni segala Nabi dan juga segala Rasul. Jadi bukan 4 perkara ini hanya berlaku pada Nabi kita, bahkan berlaku pada semua para Nabi. Semua yang Allah Ta'ala lantik mereka itu menjadi Nabi. Betul? Jadi 4 perkara ni kalau kita menjalani di atas pendapat Asy'ariyah yang mengatakan bahawa sifat wajib yang mesti kita ketahui ke atas Rasul itu ada 4 perkara. Daripada siddiq, tabligh, fatanah, dan juga amanah. Bukan parti amanah ini. Amanah di sini maknanya itulah sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu. Jadi kalau kita menjalani di atas pendapat yang mengatakan sifat Nabi ni 3. Mana? Iaitu pendapat di sisi Maturidiyah. Sifat Nabi ni 3 hak wajib kita tahu. Beza dia mana? Beza dia pada sifat pembicaraan sifat fatanah. Situ. Ada ulama Maturidi, mereka mengkategorikan sifat fatanah itu salah satu daripada elemen atau pembicaraan di dalam sifat tabligh. Tapi di sisi ulama kita Asy'ariyah membezakan antara tabligh dan juga fatani. Bukan fatani, fatanah. Tu. Gitu. Fatani nama negeri di Thailand tu. Habis. Jadi nampaklah pada ayat di sini beliau menjalani kaul Asy'ariyah, iaitu menyatakan sifat hak wajib kita tahu 4 perkara bukan 3. Tapi kalau kita pergi jumpa ngaji kita lain ke jumpa dia bagi 3, maka jangan pelik. Sebab apa? Sebab mungkin ulama tersebut menjalani kaul yang mengatakan bahawa sifat wajib ke atas Rasul itu ada 3. Lagu tu. Khilaf tu khilaf lafzi je lah. Habis. Mana 4 perkara tu? Pertama siddiq, ataupun sidqun baca gitu. Siddiq. Arti siddiq tu bahasa Arab. Apa kot bahasa Melayu dia apa makna? Arti siddiq tu alih bahasa daripada bahasa Arab ke bahasa Melayu, naqalal kalam minal lughatin ila lughatil ukhra. Itu maksud arti, bukan makna lagi. Arti lah, ini baru arti, bukan makna.
Kerana banyak kali lah kita jumpa bahawa makna dan juga erti tu dua perkara yang berbeza. Apa yang dimaksudkan dengan makna? Ma yuradu bil lafzi ataupun ma yu'na minal lafzi. Ikutlah. Atau ma uniya minal lafzi. Boleh belaka. Nak faham ni? Tu. Itu disebut sebagai makna. Kalau terjemahan, naqalal kalam minal lughatin ilal lughatil ukhra. Apa? Pindah daripada satu bahasa kepada satu bahasa yang lain. Itu disebut sebagai erti. Jadi siddiq ataupun sidqun tu bahasa Arab. Kod bahasa Melayu dia apa mana? Benar. Jadi benar tu siddiqnya, terjemahan betul benar. Terjemahan betulnya adalah benar. Benar ke apa? Benar pesuruh itu. Tu. Benar pesuruh itu, yakni segala pesuruh, segala utusan, segala yang Allah Ta'ala utus mereka itu untuk menyampaikan wahyu, maka benar mereka itu. Tu benar tu pada ucapan mereka itu, pada perbuatan mereka itu, dan benar pada hati mereka itu Rasul, gitu. Faham ni? Jadi benar Nabi itu benar pada perkataan Nabi, benar juga pada perbuatan Nabi, dan juga benar pada hati Nabi itu. Hati Nabi itu tidak belot. Benar, tuju hati Nabi itu betul. Benar perkataan mereka itu. Yakni apa? Segala benda yang dikhabarkan oleh Nabi, sama ada daripada perkara yang ghaibiyah ataupun perkara yang hadir, yakni perkara yang nyata, maka perkara keluar daripada mulut Nabi itu tidak ada walaupun benar. Tidak ada walaupun benar. Semua perkataan Nabi itu benar. Semua perkataan Nabi itu benar. Sekalipun di atas jalan selora. Selora ni kalau kita buka kitab-kitab Alik Fatoning tu lah, macam kitab Faridatul Faraid, dia sebut apa? Selora. Jikalau royah tu, dia buat royah. Lagu mana royah dia? Jikalau di atas jalan selora sekalipun. Apa selora? Yakni di atas jalan bergurau senda sekalipun. Jadi perkataan Nabi ni walaupun di atas jalan gurau sekalipun betul juga. Tu. Nabi walaupun dia dalam keadaan gurau, tak pernah dia bercakap menipu. Faham ni? Betul perkataan Nabi, betul hati Nabi, betul tindakan ataupun fi'liyah Nabi SAW. Nabi mana ni? Semua Nabi yang Tuhan latih menjadi Rasul. Berapa bilangan Nabi tu? Tidak diketahui bilangannya secara tafsil. Berapa banyak? Banyaklah Allah Ta'ala lantik. Cuma tidak diketahui secara tafsil. Kalau ikut pendapat Daif pula, ia mempericikan Nabi ada 313. Gitu. Bukan Nabi, Rasul lah. Rasul 313. Habis Nabi tu banyak lagi lah. Kitab-kitab lama sebut sekati 2 laksa 4,000. Sekati 2 laksa 4,000. Gitu. Jadi itu atas pendapat Daif lah. Pendapat muktamad, kita tidak menghinggakan ataupun kita tidak menghitung bilangan Nabi. Semua Nabi yang Allah Ta'ala lantik, kita beriman belaka. Tak tentu mana-mana Nabi. Tak tentu, yakni tak bila mana-mana Nabi. Hak Tuhan lantik, hak tu lah kita beriman. Kerana beriman dengan Rasul ni wajib. Wajib, bahkan termasuk di dalam rukun iman. Yang mana jika kita ingkar, maka boleh jatuh kepada kufur. Ini segala Nabi itu benar. Start daripada Nabi Adam, Idris, Nuh, dan Nabi yang celah-celah tu, hak tak disebut dalam Quran. Hak wajib kita tahu 25 Rasul lah, hak wajib kita tahu. 25 Rasul. Tetapi Rasul ni bukan 25 je, banyak lagi. Nabi bukan 313, bukan sekati 2 laksa 4,000 tu, banyak lagi Nabi. Faham ni? Semua Nabi yang Tuhan lantik tu, yang Tuhan lantik jadi Nabi tu, semua benar pada perkataan mereka. Semua tu bersifat dengan siddiq. Faham ni? Semua Nabi bersifat dengan siddiq. Tak ada pun seorang Nabi yang tidak bersifat dengan siddiq. Jadi benar perkataan Nabi pada perkataan, pada perbuatan dan juga pada hati. Jikalau di atas jalan ghaib, di atas jalan jikalau di atas jalan selora, di atas jalan gurau sekalipun benar juga. Tu macam mana kisah hak maklum tu. Kan ada seorang mokcik pergi jumpa Nabi. Ada seorang mokcik tua. Mokcik tua dia pergi jumpa Nabi. Dia kata kat Nabi, "Ya Rasulullah." Mokcik tu kata, "Wahai Rasulullah, ud'u Allah an yudkhilanil jannata."
Tu mintalah dengan Allah Taala ayyudkhilani bahawasanya memasukkanlah akan aku al jannata di dalam syurga. Makcik tu ayat pada Nabi, wahai Nabi, mu tolonglah doa pada Allah Taala tu. Minta-minta Allah Taala tu masuk aku ni dalam syurga. Tu. Maka kata Rasulullah, ya ummul fulan, wahai makcik. Rasulullah kata, makcik, innal jannata la tadkhuluha ajuzun. Bahawasanya syurga ni tak akan dimasuk di dalamnya oleh orang yang lemah-lemah. Yakni orang-orang tua. Dalam syurga ni tak masuk orang tua, makcik. Orang tua tak masuk syurga, makcik. Kalau bahasa kita gitu, orang tua ni tak masuk syurga, makcik. Maka makcik tu menangis dia. Menangis dia. Maka Rasulullah pesan, makcik, hak kata Rasulullah, hak kata orang tua tak masuk syurga ni, memanglah orang tua tak masuk syurga. Sebab apa? Sebab bila orang penghuni syurga ni, bila dia masuk dalam syurga, maka dia akan berubah jadi muda belaka. Tu. Jadi walaupun di atas jalan Nabi Gurah, tadi Nabi Gurah tu, Nabi kata sungguhnya syurga tu tak dimasuk tak masuk di dalamnya oleh orang-orang tua. Tu Nabi nak gurah tu. Tapi betul tak benda yang Nabi royak? Betul. Benda yang Nabi khabar tu betul. Sebab apa? Syurga ni memang tak ada orang tua. Semua muda belaka. Tak betul. Jadi walaupun di atas jalan gurah sekalipun, perkataan Nabi itu benar, bukan menipu. Bahkan tak boleh lah nak menipu walaupun di atas jalan gurah. Ni nak menipu, dalam keadaan kita nak gurah, nak menipu tak boleh. Haram hukumnya. Dah dosa besar. Tu. Sekalipun nak gurah tak, sekalipun nak gurah tak boleh. Habis. Tu. Benar pesuruh itu. Benar tu pada tiap-tiap satu. Pada ni takluk pada kata benar. Benar tu pada tiap-tiap satu daripada segala perkataannya Nabi. Ataupun perkataannya pesuruh. Nya utusan boleh juga. Nak ayat adalah apa makna benar perkataan Nabi tu? Ni. Artinya erti benar perkataan tu. Benar perkataan Nabi tu bertentang, yakni muafakat ataupun berselorong ataupun berbetulan. Tu. Bertentang, yakni berbetulan ataupun muafakat makna perkataannya, pesuruhnya, utusannya Nabi tu. Tu. Bertentang tak ada pada kata bertentang ni, yakni berbetulan tu dengan kelakuan perkara yang ghaib. Dengan perkara yang ghaib. Tu. Walaupun kisah yang Nabi SAW cerita, dan juga para Nabi lain cerita tu, tu. Jadi benar juga perkataan Nabi tu. Tu. Sekalipun Nabi menyampaikan benda yang ghaib. Macam mana benda yang ghaib ni? Yang ni Nabi cerita tentang azab kubur, Nabi cerita tentang syurga, Nabi cerita tentang neraka, Nabi cerita tentang jin, Nabi cerita tentang rasul-rasul yang terdahulu. Jadi kisah yang Nabi SAW cerita kepada kita tu betul lah kau. Tu. Dan yang hadir atau dia kata yang ghaib, atau situ kita baca mula lah, bertentang, yakni berbetulan makna perkataannya Nabi dengan kelakuan perkara yang hadir. Apa perkara yang hadir? Yakni perkara yang berlaku pada zaman Nabi. Tu. Jadi kalau Nabi SAW menceritakan perkara yang berlaku pada zaman dia pun betul juga. Faham ni? Betul juga. Benda yang Nabi royak tu betul pada realiti, betul pada wakil. Tu. Habis itu. Yang ia mana ni? Yang ia pesuruh. Yang ia utusan ataupun yang ia Nabi, khabar, yakni cerita. Khabar dan cerita atau tafsir lah tu. Cerita ni nak menerangkan khabar, dia panggil atau tafsir lah dah ni. Tu. Khabar, yakni cerita daripada nya perkara. Tu. Segala benda yang keluar daripada mulut Nabi tu benar lah ke gitu
Habis mustahil lawannya lawan mana ni? Mustahil lawannya lawan siddiq tu. Iaitu lawannya tu dusta. Jadi dusta tu mustahil. Jadi sini mustahil ni not dengan makna istihalah. Banyak kali dah kan kita jumpa kitab dia ni. Jadi mustahil not dengan makna istihalah. Yani istihalah lawan siddiq, iaitu lawannya tu dusta. Atau boleh takdir dengan mubtada muakhar, khabar muqaddam. Mana? Bermula lawannya itu mustahil. Mana lawannya tu? Iaitu dusta. Tu. Jadi dusta termasuk di dalam perkara yang mustahil ke atas Nabi SAW. Bahkan segala Nabi-Nabi hak lain. Lagu tu. Tu. Jadi dusta tu akal kita hukum dengan istihalah. Dan dusta tu termasuk di dalam perkara mustahil. Tu kena faham gitulah. Banyak kali dah tu kita hurai daripada sifat Allah Ta'ala lagi. Habis, dusta pada sesuatu. Dusta tu mana? Pada takluk pada kata dusta. Mustahil dusta tu pada sesuatu perkataan daripadanya segala perkataan. Tu. Jadi perkataan Nabi tu tak betul, tu mustahil. Dan juga tindakan Nabi dan juga perbuatan Nabi, hati Nabi, tu semua betul belaka. Mustahil hati Nabi belok, mustahil perbuatan Nabi itu menunjuk di atas perkara yang tidak betul. Sebab apa tu? Kerana ni ilat pada kata mustahil tu. Sebab apa Nabi ni mustahil dia menipu? Dia dusta mustahil tu apa? Tu kerana mengkurnia Allah Ta'ala, yakni mengkurnia oleh Allah Ta'ala. Mengkurnia oleh Allah Ta'ala. Yakni mengkurnia dengan makna memberi ni. Memberi Allah Ta'ala akan pesuruhnya Allah. Tu. Mengkurnia memberi tu akan sesuatu akan satu-satu daripada mukjizat. Mukjizat ni kata mengaji dulu, mukjizat ni termasuk dalam matan, bukan syarah. Jadi kena buat kurung lah, sebab dia termasuk di dalam matan. Jadi apa Nabi SAW ni mustahil atas mereka atau atas Nabi alaihi wassalatu wassalam dusta. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala telah mengkurnia akan pesuruh Allah, mengkurnia akan satu-satu daripada mukjizat. Dikehendaki mukjizat di sini dengan makna Quran. Kalau Nabi terdahulu ada kitab-kitab yang dahululah. Kitab Taurat pada Nabi Musa, kitab Injil pada Nabi Isa, kitab Zabur pada Nabi Daud, dan juga ada suhuf-suhuf tu. Habis tu. Sebab Allah Ta'ala kurnia mukjizat kepada mereka. Dan makna dan mukjizat itu dari sini jadi wawul isti'naf. Untuk mula ayat baru nak menerangkan pada berkata mukjizat. Mukjizat tu gapo mukjizat tu, dan mukjizat itu, dan makna mukjizat itu, gitulah takdir dia. Dan makna mukjizat itu perkara yang menyalahi adat. Amrun khaliqun lil adah. Amrun khaliqun lil adati. Perkara-perkara yang menyalahi akan adat. Perkara yang menyalahi akan adat. Jadi perkara yang berlaku, perkara yang menyalahi adat tu, hak berlaku pada Nabi, itu dipanggil mukjizat. Kalau berlaku pada orang-orang soleh, itu dikatakan berlaku pada wali-wali, itu dikatakan karamah. Kalau perkara luar biasa itu berlaku pada orang-orang yang soleh, maka itu dikatakan ma'unah. Kalau perkara luar biasa itu berlaku di atas orang yang maksiat pada Allah atau orang kafir, maka perkara tersebut dipanggil sebagai istidraj. Kalau perkara itu berlaku ke atas orang yang akan dilantik menjadi rasul, dikatakan irhas. Gitu. Ia sama makna lah ke tu. Irhas, ma'unah, istidraj. Cumanya beza sikit-sikit je.
Macam istidraj tu apa? Perkara luar biasa yang Allah Taala beri kepada mereka yang kufur pada ataupun mereka yang ingkar pada perintah dia. Tengok tak berjaya, tengok tak semaya pun tapi kaya. Tengok orang kafir lebih kaya daripada Islam. Sebab apa? Istidraj. Tu. Kalau Nabi perkara luar biasa yang menyalahi adat tu dikatakan mukjizat. Kalau para wali tak dikatakan mukjizat. Kalau perkara luar biasa yang berlaku pada para wali dikatakan karamah. Dikatakan karamah. Contoh mukjizat Nabi apa? Kalau Nabi Musa tu tukar dia boleh jadi ular, boleh belah laut. Kalau mukjizat Nabi kita kok Quran lah, hak paling tu sekali, hak paling agung sekali. Quran, mukjizat Nabi kita juga keluarnya air di celah-celah tangan ni. Celah-celah tangan Nabi. Tu. Lagi apa lagi? Nabi kita pernah belah bulan. Tu. Jadi itu perkara yang menyalahi adat lah ke tu. Yang ni apa perkara yang menyalahi adat? Yang ni secara adatnya perkara tersebut tak boleh dibuat oleh manusia biasa. Tapi berlaku pada orang ni. Itu dikatakan mukjizat. Perkara yang menyalahi adat, yakni orang-orang biasa tak boleh nak buat perkara tersebut, ataupun pada adat kebiasaan perkara tersebut tidak berlaku. Tapi berlaku pada pokok ni. Mana? Mereka yang dilantik oleh Allah Ta'ala menjadi Nabi. Itu dipanggil sebagai mukjizat. Perkara yang menyalahi adat. Habis. Yang didapat di sisi orang yang mengaku dirinya orang itu pesuruh, yakni sebagai pesuruh. Mukjizat ni didapat oleh siapa? Tu yang didapat, yang disifat bagi perkara lah. Sifat bagi perkara ataupun naat bagi perkara. Perkara tu yang didapat, yang didapat, yang diperolehi ataupun perkara yang berlaku di sisi, yakni pada orang gitu. Di sisi yakni pada orang yang mengaku dirinya orang, mengaku dirinya orang itu pesuruh, yakni sebagai pesuruh. Orang-orang yang mengaku diri mereka sebagai pesuruh, maka dikurniakan kepada mereka itu mukjizat, yakni perkara yang menyalahi adat biasa. Tu. Pesuruh Tuhan. Habis itu betis tu. Betis itu jangan baca straight. Habis. Yang lemah makhluk daripada membuatkan dia mana? Membuatkan dia perkara. Tu. Mukjizat ataupun perkara yang menyalahi adat tadi tu, manusia biasa tak boleh nak buat. Sebab dia kata yang lemah, yakni yang tidak boleh. Lemah tu maknanya tak boleh, tak mampu. Makhluk daripada membuatkan dia perkara tadi tu, belah bulan. Mampu tak manusia nak buat? Tak mampu. Tapi hanya berlaku pada Nabi, iaitu Nabi kita Muhammad SAW lah, yang belah bulan. Dan juga Al-Quran, salah satu daripada mukjizat Nabi, mukjizat agung Nabi kita, boleh belah Quran. Tu. Boleh belah benda ni. Yang apa? Salah satu mukjizat agung Nabi kita adalah turunnya Quran pada dia kan. Jadi manusia biasa tak boleh nak buat Quran tu. Itu suka dikatakan perkara yang lemah daripada manusia biasa, makhluk, yakni makhluk biasa daripada membuatkan dia perkara tersebut. Habis. Lagi bertentang lagi ni kan pula ni. Mukjizat tadi tu lagi bertentang dengan akuannya Nabi. Tu. Akuan, yakni pengakuan lah, akuan tu. Habis. Tu. Maka mengkurnianya Allah. Yakni maka telah mengkurnianya Allah akan pesuruh, akan Nabi tu, akan utusan tu, seolah-olah firman-Nya Allah. Jadi Quran mukjizat tadi tu, yakni Al-Quran lah dikandalkan dengan mukjizat di sini. Enggak makna Al-Quran mukjizat tu banyak, tapi hak nak di sini, hak pada ayat sebut mukjizat, yakni nak dengan Quran. Mana kita kata boleh kita kata mukjizat di sini nak dengan makna Quran? Ada wajah dia bawah ni. Dia kata apa? Maka mengkurnianya Allah tu akan Nabi Musa, akan pesuruh tu.
akan pesuruh itu seolah-olah firman-Nya Allah. Tu jadi seolah-olah firman, yakni seakan-akan firman-Nya Allah. Seakan-akan perintahnya Allah. Lagu tu. Jadi seolah-olah ni sebenarnya dia masuk dalam matang lagi lah. Sini lah kena buat kurung lagi. Kurung tak ada ni. Ada mari kurung duduk sini je. Di sini tak ada. Ia kena ada sini so. Sebab seolah-olah firman tu termasuk di dalam matan. Tu. Weh kita ni weh. Kena ada juga orang kita tahqiq suti. Nak tahqiq kat atas matan bakurah ni. We tahqiq balik. Mana matan, mana syarah. Kadang-kadang tu ke gimbal lagi dalam kitab kita ni lah. Kitab cetakan Halabi ni. Kalau cetakan lama hak kulit pink tu pun banyak juga salah. Dari segi tulisannya salah, dari segi tomoknya salah. Sebab tu kena ada juga orang kita tahqiq suti tak ni. Kena ada seorang. Habis. Seolah-olah firmannya Allah Ta'ala. Firman tu kepada umatnya Allah. Tu. Kepada umatnya pesuruh lah. Gitu. Jadi mukjizat yang Al-Quran tadi tu firman Allah Ta'ala kepada, seolah-olah jadi firman Allah Ta'ala kepada umat dia. Yang ni perkataan daripada Allah Ta'ala kepada umat dia. Seolah-olah. Gitu. Kepada umatnya mana? Nya itu pesuruh. Ayat dah ni. Itu pesuruh ni jadi badal pada katanya. Kena i'rab lagu tu lah. Umat-umat mana? Kepada umatnya itu pesuruh. Habis. Mana mukjizat tadi tu, firman seolah-olah firman tadi tu. Telah benar hamba-Ku. Allah Ta'ala ayat kan, sadaqa abdi. Sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Tu Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran kan. Sadaqa abdi, telah benar hamba-Ku. Fi kulli ma, pada tiap-tiap barang yuballighu anni, yang disampaikan daripadaku. Faham ni? Jadi apa nama ni, Allah Ta'ala sendiri sebut dalam Al-Quran bahawa Nabi itu adalah manusia ataupun pesuruhnya yang bersifat dengan benar. Sadaqa abdi, telah benar hamba-Ku. Tu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran tu kan. Tu telah benar hamba-Ku yang mengakukan, hamba mana? Hamba-Ku mana? Hamba-Ku, yakni hamba-Ku yang mengaku dirinya hamba, mengaku sebagai pesuruh. Kena takdir aku tu. Tu. Yakni orang-orang yang dakwa mereka tu jadi rasul, jadi nabi tu, maka Allah Ta'ala telah firman, atau utamanya nabi kita lah, dia dakwa kata dia nabi, maka Allah Ta'ala juga firman di dalam Al-Quran, sadaqa abdi, telah benar hamba-Ku. Habis. Yang mengaku dirinya, hamba-Ku mana tu? Hamba-Ku yang mengaku dirinya sebagai pesuruh itulah. Benar pada perkataan mereka tu. Benar tu pada, telah benar tu takluk pada kata telah benar tu. Takluk pada kata telah benar. Telah benar tu pada tiap-tiap perkara. Pada tiap-tiap perkara. Perkara di sini dengan makna hukum. Sebab tu pada ayat ni. Tu benar hamba-Ku tadi tu, nak ini nabi tu ataupun orang yang mengaku dirinya sebagai pesuruh tu, benar tu pada tiap-tiap perkara, yakni hukum-hukum, dan janji-janji dah. Orang baik akan masuk syurga, orang jahat akan dibalas dengan kejahatan, adanya syafaat di hari akhirat, baca Quran dapat gapo, ngaji ilmu agama dapat gapo, ni hafal Quran dapat gapo, semua yang Nabi royak, sedekah dapat gapo, semua Nabi royak. Maka benda yang Nabi royak itu benar berlaku. Itu disebut sebagai janji-janji. Sama ada janji-janji Allah ataupun janji-janji daripada Nabi, semua benda itu benar. Dan lainnya ikutlah cerita-cerita khabar-khabar, ilmu-ilmu perubatan dalam Quran ada. Maka benar tak? Benar. Tu. Yang ni sifat mana pula? Yang ni sifat bagi perkara. Perkara tadi tu hak benar, hak telah benar pada tiap-tiap perkara tadi tu, yang ia pesuruh, ia nabi, ia utusan tu persampaikan, yakni disampaikan kamu di sini kat mana? Umat. Tu. Tu jadi Allah Ta'ala telah aku sendiri dalam Quran kan, sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Allah Ta'ala sendiri aku di dalam Al-Quran. Kalau gitu kok,
Yang persampaikan kamu akan dia, akan perkara tadi tu. Dan ia mana ni? Yang ia pesuruh. Yang ia pesuruh, khabarkan daripada aku Allah. Yang ia pesuruh ataupun utusan ataupun nabi tadi tu, khabarkan, yang diceritakan daripada aku yang ni Allah. Tu. Habis itu, maka jikalau dusta, nak pergi kepada dalil ni. Maka jikalau dusta. Tadi Allah Ta'ala firman dan sebut dalam Quran, sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Allah Ta'ala sebut kan. Kalau gitu kak, yang ni apa maksud tadi? Yang ni telah benar hamba-Ku pada tiap-tiap perkara yang ia persampaikan daripada aku. Kalau gitu kak, jikalau dusta pesuruh, jikalau dusta pesuruh pada perkataannya pesuruhnya utusan tadi tu, nescaya dustalah ini firman. Kalau Nabi ni pun cakap menipu kalau Nabi pun dusta pada perkataan mereka tu, dusta pada perkataan Nabi tu, maka dustalah juga firman ni. Maka bawa pada dusta firman tadi, titah Allah Ta'ala tadi tu. Mana kan Allah Ta'ala sebutkan sadaqa abdi, telah benar hamba-Ku. Allah Ta'ala sendiri tersebut di dalam Quran kata Nabi tu adalah orang yang benar. Tiba-tiba Nabi tak benar. Pada hakikat sebenar Nabi tak benar pula. Nabi pergi nipu pula, ataupun Nabi ada pergi buat perkara-perkara dusta pula. Kalau gitu kak, membakik bohong lah firman Allah Ta'ala tadi tu. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala sendiri akui kata Nabi tu adalah orang yang benar. Tiba-tiba tak benar pergi dusta pula para Nabi tu. Jadi telah membangkit kata firman Allah Ta'ala tadi pun menipu juga. Kalau gitu kak, tu dustalah ini firman. Ini firman tu yang menempati pada tempatnya ini firman. Tu. Yang menempati yang berbetulan lah pada ini tempat, pada tempatnya ini firman. Kan tadi Allah Ta'ala sebut dalam Quran kan, sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Tiba-tiba Nabi buat benda tak betul pula. Nabi pun pergi nipu Nabi pun makan duit orang contoh. Nabi pun makan duit orang ni. Kalau gitu kak, bakit bohong lah kata firman Allah Ta'ala tadi. Tu oleh mengkurnianya Allah akan mukjizat itu. Ini firman tu yang menempati, yang berbetulan pada ini tempat tu. Oleh mengkurnianya Allah akan mukjizat itu kepada Nabi lah. Habis. Dan iaitu mana? Iaitu bohong, dusta ini firman tu. Quran pun jadi dusta juga. Kalau gitu kak, kekurangan. Jadi kekurangan adalah kekurangan siapa? Yang ni kekurangan atas Allah lagu tu. Kekurangan, yang ni kekurangan atas Allah. Dan kekurangan itu, yakni hal keadaan kekurangan tu jadi hal ni, wawul hal. Hal keadaan kekurangan tu mustahil atas Allah Ta'ala. Mustahil atas Allah Ta'ala kekurangan. Kalau gitu kak, kata mustahil atas Allah Ta'ala kekurangan, maka mustahil pula dusta. Mustahil Allah Ta'ala tu pergi dusta. Tu bila Allah Ta'ala sebut sadaqa abdi, telah benar hamba-Ku, maka hamba dia tu yakni Nabi sendiri tu memang benar. Faham ni? Kalau Nabi pergi menipu, sedangkan Allah Ta'ala sebut dalam Quran sadaqa abdi, telah benar hamba-Ku, tiba-tiba Nabi pergi menipu pula. Bakit bohong Quran tadi tu. Bila bakit bohong gitu kak, nampaklah Allah Ta'ala tu kekurangan. Bila kekurangan ni mustahil atas Allah. Tu nyata daripada kalau gitu kak, mustahil atas Allah kak. Kalau gitu kak, mustahil pula dusta. Jadi dusta firmannya tu mustahil lah. Dan sabit firman dan sabit lawannya lawan dusta. Mana lawannya tu? Iaitu lawannya tu benar. Maka sabitlah benar. Tu bila kata mustahil dusta, mustahil Allah Ta'ala dusta, maka benar Allah Ta'ala. Bila kata Allah Ta'ala benar, maka benar juga Nabi dia. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala mengakui sendiri Nabi itu adalah manusia yang benar. Habis. Maka mukjizat itulah, mukjizat yang Allah Ta'ala beri pada Nabi Muhammad itulah. Mana? Al-Quran itulah. Tu mukjizat di sini dengan makna Al-Quran.
Maka mukjizat yakni Al-Quran itulah dalil wujub, yakni dalil mesti. Wujub dengan makna mesti lah tu. Dalil wujub yakni dalil mesti, benar pesuruh-pesuruh. Benar pesuruh-pesuruh. Jadi Al-Quran itulah jadi bukti kata Nabi ni benar. Tu. Dan istihalah lawannya, dan istihalah yakni atah pada kata wujub. Atah pada kata wujub tu. Maka mukjizat yakni Al-Quran itulah dalil di atas istihalah. Apa istihalah? Yakni tentu tidak, lawannya lawan benar. Mana lawan benar tu? Nipu dusta tu lah. Maka istihalah yakni tentu tidaklah dusta tu. Yang kedua habis itu. Berarti habis. Lepas tu musannif kata lagi yang kedua. Habis dah sifat pertama bagi Rasul, iaitu Siddiq. Masuk pula sifat yang kedua. Habis. Yang kedua amanah. Amanatun, kalau nak baca ikut baris Arab punya gitulah. Amanatun ataupun al-amanah. Tu. Bila ada alif lam, tak ada dah dhammah belakang tu tak. Tu ilmu asah lah dalam dalam nahwu. Tu yang kedua amanah. Ni amanah ni tempat khilaf ni. Bukan amanah dah. Fatanah dah tempat khilaf. Baik, tengok dulu. Yang kedua amanah. Apa amanah tu? Bukan parti amanah. Ni. Parti amanah belum tentu amanah. Ni sifat bagi Rasul ni. Amanah ni sifat, salah satu daripada sifat Nabi. Dan perlu diingatkanlah Nabi ni bukan sifat dia tu 4 je tak. Banyak lagi sifat dia. Cuma 4 ni hak wajib kita tahu. Hak 4 ni hak besar-besar. Ataupun 4 ni hak bersangkut paut dengan keimanan kita. Dengan makna apa? Kalau kita tak tahu 4 ni, maka bahaya akidah kita. Hal lagu tu. Jadi bukan sifat Nabi tu 4. Macam juga kita ngaji sifat 20 dulu. Hak sifat Tuhan dulu. Bukan kata sifat Tuhan tu 20. Tapi 20 tu sifat hak besar-besar. Dengan makna kalau kita tak tahu, bahaya akidah kita. Hal lagu tu. Bahkan ulama saling berkhilaf pula. Adakah sah iman orang-orang yang lagu tu, orang-orang yang tak pernah belajar tu, orang-orang yang duduk dalam tangga taklid dalam ilmu akidah tu. Kira kalau ilmu fiqh dia tak apa nak taklid, bahkan wajib kita taklid kalau kita bukan mujtahid mutlak. Kalau kita bukan mujtahid mutlak, maka wajib kita taklid pada salah satu daripada 4 mazhab lah. Pak ni sebab kita bukan mujtahid. Kita ni mujtahid je, bukan mujtahid. Mujtahid macam Nabi macam tu tu. Apa? Imam Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i tu lah, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal. Banyak lagi lah, bukan 4 tu je. Bukan 4 orang tu je, banyak lagi. Imam Daud Az-Zahiri. Banyak lagi lah, banyak lagi. Semuanya yang 4 tu yang kekal. Kalau kita mengaji fiqh muqarran ke, kita belajar lah banyak-banyak mazhab tu. Tu. Habis. Yang kedua amanah. Amanah ni bahasa Arab, apa bahasa Melayu dia apa makna? Erti amanah betul hati. Betul hati. Betul hati. Luruh hati. Hati siapa? Hati Nabi lah ni. Dan kepercayaan. Jadi betul juga. Erti amanah tu, apa erti amanah? Dari sini Allah berkata betul hati. Amanah tu juga boleh kita terjemuh dengan kepercayaan. Apa kepercayaan? Yang ni orang yang boleh kita percaya, ataupun orang yang boleh harap. Lagu tu masuk amanah. Amanah ni orang yang boleh kita harap. Tu. Ataupun betul hati Nabi tu. Hati Nabi tu tak belok. Tak pusing hati Nabi tu betul. Apa masuk amanah? Betul hati ataupun kepercayaan. Boleh terjemah dua-dua lah. Habis. Dan iaitu mana? Betul hati tu. Dan juga kepercayaan tu dengan makna orang yang boleh diharap tadi tu. Betul. Iaitu kelakuan yang ada pada dirinya, diri pesuruh, diri Rasul, diri utusan, diri Nabi tadi tu, yang membawa kepada sekira-kira melakukan hukum-hukum Allah Ta'ala atas aturan yang seperti aturan yang difaham daripada titahnya Allah. Pendek cakap. Tu. Jadi amanah-amanah ni betul hati. Orang yang boleh diharap. Dengan makna apa? Yang ni kelakuan yang ada pada dirinya, diri utusan tu.
kelakuan, yakni perbuatan Nabi tu. Tu perbuatan Nabi tu, kelakuan yakni perbuatan yang ada pada dirinya, diri Nabi, diri utusan, diri Rasul tadi tu. Tu yang membawa kepada sekira-kira apa ni, kepercayaan ataupun betul hati tu. Tu yang membawa yang ni sifat bagi kelakuan lah, perbuatan Nabi tu. Yang membawa kepada sekira-kira melakukan hukum-hukum Allah Ta'ala. Yakni Nabi tu melakukan, buat hukum-hukum Tuhan, hukum-hukum yang Tuhan perintah pada dia tu, atas aturan seperti aturan yang difaham daripada titah Allah. Yakni Nabi buat benda hak Tuhan suruh sebiji. Lagu tu, Nabi buat benda hak Tuhan suruh sebiji. Tuhan larang maka Nabi tak buat sikit habuk. Hak Tuhan suruh, hak tu hak Nabi buat. Faham ni? Jadi Nabi ni dalam hidup dia buat perkara yang wajib dan juga perkara yang sunat sahaja. Ingat, Nabi dia buat dua perkara je. Sama ada perkara yang wajib dan juga perkara yang sunat sahaja. Tu. Ingat molek? Semaya ban Nabi tak pernah tinggal. Puasa Nabi tak pernah tinggal. Benda yang Tuhan perintah maka Tuhan akan buat. Nabi akan buat gitu. Tak ingkar pun walaupun satu. Dan juga perkara-perkara yang sunat yang dilakukan oleh Nabi. Gitu. Jadi Nabi ni dia tak buat perkara yang Tuhan larang. Bila sebut perkara yang dilarang ada dua. Mana? Sama ada larang dengan tuntut jazing ataupun larang dengan tuntut ghairu jazing. Mana? Larang dengan tuntut yang jazing iaitu sunat. Larang dengan tuntut yang ghairu jazing iaitu perkara makruh. Makruh pun Nabi tak buat. Perkara makruh pun Nabi tak buat. Contoh apa? Kecim diri kau. Walaupun dalam hadis sebut dalam kitab Syama'il tu ada hadis yang kata Nabi SAW kecim berdiri. Nabi pun pernah kecim diri, betul tak? Tu. Tapi kecim diri yang dilakukan oleh Nabi tu sekadar nak menunjukkan hukum. Bukan nak menatijahkan kata Nabi buat perkara makruh, bukan. Dalam hadis dalam kitab Syama'il tu kan. Tu kalau orang tak mengaji kak baca seorang. Beli buku kedai baca. Nabi buku kecim diri, Nabi buku kecim diri. Boleh kecim diri lah, sunnah Nabi. Tengok tu. Tu semua benda nak sunnah kat jenuh ni. Sunnah Nabi. Bila sebut sunnah-sunnah ni kan benda yang dibuat oleh Nabi. Sunnah belum tentu sunat gitu. Kaedah kita. Sunnah belum tentu sunat. Sunnah tu pula ada tiga, ada banyak lah dah. Sunnah ada takririyah, sunnah fi'liyah. Banyak lah kalau kita mengaji. Tu. Kecim diri pun sunnah ke? Jenuh apa lagi ngajar. Lepas tu pergi ngajar saja. Tuan-tuan, kecim diri ni sunnah Nabi SAW. Mana dalil? Dia pun baca berubah. Saya ambil dalil ni daripada kitab Syama'il Muhammadiyah. Hadis sahih tuan-tuan. Tengok, hadis sahih. Tapi pemahaman tak sahih. Bukan kata kecim diri tu sunnah Nabi yang dituntut. Bukanlah tiap-tiap sunnah itu dituntut. Kecim diri walaupun memang Nabi pernah buat. Tapi bukannya Nabi buat acak kali. Nabi buat sekali je kecim diri tu. Supaya apa? Supaya nak menunjukkan hukum bahawa kecingnya Nabi berdiri tu bukanlah sampai tahap haram, cuma makruh. Faham ni? Makruh. Lagu tu, kecim diri tu makruh lah. Gitu. Jadi bukannya kata Nabi kecim diri tu Nabi suruh kita kecim diri, tak. Hanya Nabi nak mengajar hukum. Kata kecim diri ni bukan makruh, bukan haram, tapi makruh je. Gitu. Jadi perkara makruh pun Nabi tak buat. Walaupun seolah-olah nampak macam Nabi buat juga. Macam mana kecim diri tadi lah. Kecim diri tadi. Walaupun nampak macam Nabi buat juga perkara makruh. Tapi buat Nabi itu bukan sekadar makruh semata-mata. Tak. Tapi Nabi nak mengajar hukum. Gitu. Kita kena tanggung kita. Jangan kata Nabi pun buat, tuan-tuan. Nabi pun buat perkara makruh ni. Perkara haram pun Nabi buat. Jangan. Nabi tak buat perkara haram. Faham? Nabi tak buat perkara haram. Nabi Muhammad aja kan tak segala Nabi. Nabi Adam, Idris, Nabi Nuh, Nabi Soleh. Tu banyak lagi Nabi. Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi ikutlah. Semua Nabi tak buat perkara-perkara haram. Perkara makruh pun tak buat. Ni perkara haram bersangkutan lagi tak buat. Berzina, mana pernah Nabi buat? Tak pernah.
Bahkan tidak ada Nabi yang berzina. Tu dia. Minum arak tak ada. Buat benda haram tak ada. Ngopak tak ada. Nabi tak ngopak. Nak nipu. Haram tak? Haram. Nabi buat tak? Tak. Tu dia. Jangan molek. Dah orang kata, tengok tu kisah Nabi Adam tu. Kisah Nabi Adam mana? Nabi Adam keluar daripada syurga tu. Kisah tu banyaklah ulama-ulama dia takwil. Dia takwil. Antara ulama yang takwil kisah tersebut, Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ia karang satu kitab, nama kitab tu Ismatur Rasul. Boleh baca dalam tu. Bukanlah Nabi Adam pergi buat dosa dalam syurga, tak. Nabi Adam makan buah khuldi tu. Bukanlah semata-mata dosa. Ada orang banyaklah pembicaraan ulama-ulama dia takwil kisah tersebut. Jadi kita tak boleh nak pakai zahir lah. Kisah tersebut tak boleh nak pakai zahir. Tak boleh nak pakai zahir. Ada juga orang ngajar lah mana. Nabi Adam manusia ni buat dosa belaka. Nabi Adam buat dosa. Ada saya dengar gitu. Pernah sekali, pernah lah, banyak kali juga, bukan sekali, banyak kali juga dengar. Nak berapa-berapa orang ustaz bodoh lah gerang kat sana kan. Rasa lagi nafas dah. Rasa lagi nafas dah. Molek cakap kita apa kali atas kepala. Mu tak mengaji kau. Kalau tak mengaji senyap, duduk dalam gua sudah. Dah sudut cakap dah orang. Ni dah. Nak tengok orang cakap dah cakap dah. Tuan-tuan, manusia di tiap-tiap manusia ni buat dosa. Kullu bani Adam khata'. Siap baca hadis. Ini. Setiap anak ada tu buat dosa. Hatta bahkan Nabi Adam sendiri pun buat dosa dalam syurga. La ilaha illallah. Tengok bodoh tak bodoh cakap. Molek lepas dalam mulut. Cakap benda bodoh gitu. Kalau tak mengaji senyap. Rasa duk cakap. Rasa duk mengajar. Nampak bakal serban, bakal jubah. Buat serban jubah tu. Huk dalam laut. Tu. Jadi ulama-ulama kita jawab dah. Pergi bacalah dalam tu. Kata ulama, syurga Nabi ada duduk tu bukan syurga betul pun. Ada juga ulama takwil lagu tu. Sebab Nabi Adam tu dilarang oleh Allah Ta'ala untuk makan buah khuldi. Maka larangan ni bukan syurga. Bila sebut syurga ni tidak ada larangan di dalamnya. Tiba-tiba ada larangan. Maksudnya bukan syurga. Ada juga ulama yang takwil lagu mana? Hasanatil abra' sayyiatil muqarrabin. Tu. Lagu mana hasanatil abra' sayyiatil muqarrabin ni? Pada sisi umum nampak baik. Tapi bagi orang yang rapat dengan Allah Ta'ala, nampak buruk benda perkara tersebut. Hakikatnya bukan larangan betul-betul tak. Tapi dia tanggung atas kaedah hasanatil abra' sayyiatil muqarrabin. Bagi orang awam nampak perkara tersebut tak salah. Pada syariat pun tak salah. Tapi bagi orang-orang yang rapat dengan Allah Ta'ala, salah perkara tersebut. Macam mana? Semayang lewat. Contoh ni semayang lewat. Salah tak semayang lewat? Pada syariat tidak salah. Tu tak salah tu, janganlah lewat doa lalu tanpa hujung-hujung waktu. Ni. Lewat sikit, sejam, 2 jam. Contohnya Soho, masuk bel ke 1, semayang ke 2, contoh. Lewat sikit, dosa tak? Tak dosa. Syariat larang tak? Baik ni. Tak dosa. Baik ni. Tapi bagi orang yang hatinya dekat pada Allah Ta'ala, dia rasa macam dosa. Macam berdosa. Dia rasa macam berdosa. Sebab apa? Orang yang rapat dengan Allah Ta'ala ni, hati dia berpaut pada Allah Ta'ala, masuk ban nak semayang lalu. Bahkan nak semayang dia sejik pula. Ini. Kalau tak boleh semayang sejik tu, rasa macam, tak kena. Nak menangis rasa. Gitu. Itu hati orang yang rapat dengan Tuhan. Pada syariat sebenar salah tak? Kalau mayang kedua, mayang zuhur kedua, tak salah. Begitulah kaedah Nabi, kaedah apa peristiwa Nabi Adam tu. Ada ulama dia takwil lagu tu. Dia kata hasanatil abra' sayyiatil muqarrabin. Pada hakikat sebenar tak salah pun Nabi Adam dia makan buah khuldi, tak salah. Sebenar hakikat sebenar tak salah. Cuma nampak buruk di sisi Nabi Adam kerana Nabi Adam tu orang yang muqarrabin terhadap Allah Ta'ala. Sebab ni nampak buruk di sisi Nabi Adam saja. Sebab tu kata qala rabbana zalamna anfusana. Rabbana zalamna anfusana, wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, dan jika Engkau tidak mengampuni akan kami, tu wa tarhamna, dan juga merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, nescaya termasuklah kami di kalangan orang-orang yang rugi. Jadi Nabi Adam bila dia makan buah khuldi tu, ada ulama tafsir dia kata Nabi Adam bukan buat salah, bukan buat perkara haram dosa dak, sehingga dilaknat oleh Allah Ta'ala dak.
Tapi nampak buruk di sisi Nabi Adam. Pada syariat sebenarnya tak nampak buruk pun. Gitu. Tu. Gitulah. Macam tadi saya buat contoh tadi lah, mayang lewat tadi tu. Ataupun ada orang hak jenis dia nak semayang di masjid semua 5 waktu dia nak semayang di masjid. Tiba-tiba dia tak boleh nak pergi semayang di masjid. Contoh dia tertidur. Nak kejut pukul 2. Mak ni. Tidur waktu Zuhur. Nah, kejut pukul 2 baru kejut. Dia rasa nak menangis, dia rasa aku rasa macam dosa hari ni tak pergi masjid. Gitu. Sedangkan dosa tak pergi mayang masjid. Tak pergi mayang masjid tapi mayang di rumah dosa tak? Tak dosa. Cuma mayang di masjid tu lebih afdal. Tapi orang-orang yang rapat dengan Allah Taala bila dia tak pergi mayang masjid tu dia rasa tak kena. Dia mari. Rasa macam dosa pula hari ni aku tak pergi masjid. Sedangkan memang tak dosa. Tapi hati dia dengan Allah Ta'ala, dia sangat rapat dengan Allah. Rapat maknawi lah. Sangat takarrub dengan Allah, sangat takut kepada Tuhan, sangat cintakan kepada Tuhan. Sehingga satu perkara kebaikan saja dia tak buat, maka dia rasa perkara tersebut jahat. Itu orang-orang yang rapat dengan Allah Ta'ala. Satu saja perkara baik yang dia tak buat, dia rasa dia dosa lah. Dia tak zikir hari ni. Contoh hari ni dia berzikir, biasa dia zikir 2 juta sehari contoh. Hari ni tiba-tiba 1 juta je boleh dia berzikir. Dia selawat pada Nabi 1 juta je. Biasa nama ni 2 juta. Pada hari tu 1 juta je. Dia pun rasa bersalah. Aku ni rasa macam dosa je. Banyak sangat dosa aku ni. Dia rasa gitu. Sebab apa? Hati mereka takarrub dengan Allah Ta'ala. Begitulah kaedah bagi kisah Nabi Musa tu. Bukan Nabi Musa pergi buat dosa. Bukan Nabi Musa pergi langgar larangan betul-betul larangan. Bahkan ada ulama takwil pula larangan tu bukan larangan pun. Ni. Tu. Habis. Tu. Jadi segala nabi bersifat dengan amanah. Apa amanah? Betul hati, yakni percaya orang yang boleh kita harap. Dengan makna nabi ni tak buat perkara yang Tuhan larang. Nabi ni mesti buat perkara macam mana Allah Taala perintah, nabi buat lagu tu. Nabi sikit pun tak belok. Hati dia tak belok sikit pun. Perkara haram Nabi tak buat, perkara makruh pun Nabi tak buat. Bahkan perkara harus pun Nabi tak buat. Gitu tu. Perkara harus pun Nabi tak buat. Perkara harus ni kan contoh. Jalan-jalan ludah air liur. Contoh harus tak? Harus. Kalau kita jalan atas jalan. Depan rumah kita pergi jalan. Apa jalan tepi rumah kita. Jalan ludah. Harus tak? Harus. Ke dosa tak dosa. Makruh ke? Tak makruh. Harus je. Pun Nabi tak buat. Faham ni? Dah ustaz, bukan makan nasi makruh ke? Bukan makan nasi atau haruh ke? Ni contoh. Tidur tu bukan haruh ke ustaz? Pas Nabi tak tidur tak makan. Makan. Nabi tidur tak? Tidur. Nabi makan tak? Makan. Nabi minum tak? Minum. Tu. Dah lagu mana pula? Nabi makan. Makannya Nabi itu untuk menguatkan ibadat. Tu. Nabi makan untuk dia kuat dalam ibadat. Maka makannya Nabi itu jadi wajib. Ataupun makannya Nabi itu jadi sunat. Bukan jadi harus lagi tak. Kita makan nak kenyang, nak melatak. Ni. Sebab tu boleh jadi macam terang kita tu. Timah-timah 100. Balik meta. Ni. Tu kita. Kita makan ni bukan kita nak kuat ibadat tak. Makan sebab nafsu je kita ni. Sebab tu boleh jadi gemuk. Ni. Kalau timbang tu balik meta. Tu. Jadi Nabi ni tak buat perkara dosa. Perkara haruh pun Nabi tak buat. Nabi makan, Nabi minum. Walaupun perkara tersebut haruh, tapi perkara yang dibuat oleh Nabi tak jadi haruh. Jadi sunat belaka. Bahkan jadi wajib belaka. Makan minum Nabi wajib. Sebab apa? Nabi makan ataupun jadi sunat. Sebab apa? Nabi makan untuk menguatkan ibadat. Tu. Bukan semata-mata makan untuk nafsu. Nabi makan untuk kuat ibadat je. Tu. Sebab tu Nabi tak makan mahal-mahal je kecok ke tak makan. Tu. Kita makan kerana nafsu itu kita. Baik ni. Dah tidur Nabi, walaupun tidur tu jadi haruh, tapi pada Nabi tak jadi haruh. Baru Nabi tidur untuk bangun berjaga, nak kuat ibadat, nak berdakwah pada umat Rasulullah. Gitu. Tak jadi perkara hak sunat, tak jadi perkara haruh. Bahkan tiap-tiap pekerjaan Nabi tu sama ada wajib ataupun sunat je, gitu je. Wajib atau sunat je, 2 benda je Nabi buat. Nabi tak buat perkara haruh, haram pun Nabi tak buat. Baik ni. Haruh pun Nabi tak buat.
Makan Nabi bukan kerana nafsu. Makan Nabi untuk kuat ibadat. Tidur Nabi untuk kuat ibadat. Maka makan dan juga minum Nabi tu jadi sunat, bahkan jadi wajib. Faham ni? Habis. Dan juga perkara khilaful aula pun Nabi tak buat. Tu khilaful aula pun Nabi tak buat. Misal mana contoh khilaful aula ni? Contohnya sembahyang witir 1 rakaat dengan sembahyang witir 3 rakaat. Okey, sembahyang witir dengan 1 rakaat dikatakan khilaful aula. Apa? Menyalahi yang terlebih utama. Buat apa menyalahi yang terlebih utama? Kerana utamanya kita ni sembahyang witir 3 rakaat, bukan 1 rakaat. Tapi kalau nak sembahyang 1 sah tak? Sah. Boleh pahala tak? Boleh pahala. Tapi khilaful aula, menyalahi yang terlebih utama. Sebab utamanya ataupun terlebih moleknya kita sembahyang witir 3 rakaat. Gitu. Kalau gitu pun Nabi tak buat khilaful aula. Mana khilaful aula? Contoh sembahyang witir 1 rakaat. Nabi tak pernah buat. Kalau seandainya Nabi buat pun untuk menunjukkan hukum sahaja. Gitu. Habis. Tu dia. Mustahil yakni istihalah tentu tidak. Istihalah lah nak. Nak dengan istihalah atau mungkin takdir dengan mubtada muakhar, khabar muqaddam. Macam tadi lah kita buat. Bermula lawannya itu mustahil. Mana lawannya tu? Iaitu belok, yakni belok hati. Dan kaharu. Kaharu ni bahasa nu. Bahasa Lik Petani jugalah. Kaharu yakni kucar kacir hati tu. Ataupun tak betul hati. Tu ataupun belok hati gitu juga samalah. Belok hati tu dan juga keharu hati tu dengan melakukan hukum-hukum Allah Ta'ala atas jalan melawanikan titohannya Allah. Nabi tu pergi buat juga menyalahi perintah Tuhan. Tuhan suruh semayang, tiba-tiba Nabi tak semayang. Tuhan suruh puasa, tiba-tiba Nabi tak puasa. Tuhan larang untuk Nabi berzina, Tuhan larang untuk Nabi berzina, tiba-tiba Nabi pergi berzina juga. Tu. Jadi waktu tu mustahil. Istihalah tentu tidak. Tu. Habis. Dan iaitu mana? Melawanikan titohannya tu kejahatan. Berlawanan benda Tuhan suruh ni, benda tu dikategorikan sebagai kejahatan lah. Dan derhaka. Tu. Dan juga dikira sebagai derhaka atau dia kata kejahatan. Sebab apa? Mustahil tu. Ilat pada kata mustahil tu. Sebab apa mustahil Nabi pergi belok hati, pergi keharu tu? Tu kerana jikalau boleh ada demikian itu, demikian mana? Belok hati, keharu hati tu. Apa maksud belok hati, keharu hati? Yakni Nabi buat benda hak Tuhan, benda hak tak seperti macam mana Tuhan suruh. Kalau betul demikian tu, demikian itu mana? Belok hati dan keharu tu. Pada ayat dah. Belok hati dan juga keharu tu. Demikian itu mana? Demikian belok hati dan keharu tu. Tu. Tu jadi badal lah pada kata demikian itu dah. Nabi. Kalau Nabi buat benda-benda tu, mana belok hati dan keharu tu? Nescaya adalah baca. Tu. Jangan baca amat ni, baca umat. Tu. Nescaya adalah umat-umat disuruh, yakni umat-umat Rasul, umat-umat Nabi tu lah, disuruh dengan belok hati dan juga keharu tu. Tu. Kalau Nabi pergi berzina contoh, maka berubah hakikat. Zina tu jadi haru pula, bahkan jadi wajib pula. Faham ni? Tu. Sebab apa? Sebab kita diperintah untuk mengikut Nabi. Kita diperintah untuk mengikut Nabi. Maka tentulah Nabi tu mesti betul hati. Tiba-tiba kalau Nabi tak betul hati, Nabi pergi berzina contoh, bertukar seolah-olah hakikat bertukar. Boleh pula berzina gitu. Gitu. Adalah habis. Ada nescaya adalah umat-umat yang umat Nabi tu disuruh dengan keharuan belok hati tu. Kerana sebab apa disuruh untuk belok hati dan keharu tu? Kalau Nabi jadi gitu, kerana disuruhkan kita dengan mengikutkan mereka itu Rasul, mereka itu Nabi, mereka itu utusan. Sebab kita ni disuruh untuk kita ikut pada Rasul-Rasul kita. Faham ni? Tu. Ikut tu pada membuatkan, pada ni takluk pada kata mengikut. Mengikut tu pada pada berbuatkan perbuatan yang seperti perbuatan mereka itu Rasul. Tu kalau Nabi pun pergi berzina, maka kita pun boleh berzina. Bahkan kita kena berzina. Sebab apa? Sebab kita dituntut untuk
Tu. Untuk apa? Mengikut Nabi. Tu. Ha. Kalau Nabi pun tinggal semayang, maka kita pun kena tinggal semayang. Gitu. Tu. Tu. Mengikut tu. Dan pada meninggalkan perbuatan, dan yang atas pada kata mengikut. Mengikut tu, mengikutkan mereka itu Rasul tu pada meninggalkan perbuatan seperti tinggal mereka itu Rasul. Kalau Nabi tinggal, contoh tinggal semaya tadi lah, Nabi bagi tinggal semaya juga, maka kita disuruh untuk tinggal semaya juga lah. Sebab apa? Sebab kita disuruh untuk mengikut Nabi. Tu. Habis. Dan mustahil disuruhkan dengan kejahatan. Tu. Dan mustahil disuruhkan dengan kejahatan. Ni jadi wawul isti'nah lah ni. Dan kita juga disuruh untuk dan kita juga mustahil lah untuk disuruh dengan kejahatan. Tu. Dan derhaka atas pada kejahatan kerana berhimpun dua perkara yang berlawanan. Mana dua perkara yang berlawanan? Iaitu kejahatan dan keadaannya larangan. Keadaannya mana? Dan keadaannya kejahatan tu larangan. Dan sini jadi wawul hal lah. Kata hidung Mana dah? Mana berhimpun dua perkara yang berlawanan tu? Kejahatan. Tu dengan keadaannya kejahatan tu larangan. Jadi hal keadaan dengan tu jadi hal. Hal keadaannya kejahatan tu jadi larangan. Tu berhimpun tu dan dengan kebajikan, yakni dengan kebajikan, dan dengan makna dengan kebajikan. Tu dengan keadaannya, yakni hal keadaannya kebajikan tu disuruhkan dengan keadaannya kebajikan tu, yakni hal keadaan kebajikan tu suruhan. Tu habis. Dan mustahil pula barang yang membawa kepadanya. Kepada mana ni? Dan mustahil pula barang yang membawa kepadanya, yakni kepada berhimpun dua yang berlawanan tu. Salah. Dan mustahil pula barang yang membawa kepadanya kepada kejahatan tu. Tu. Mana? Iaitu belok dan kaharu. Tu. Dan sabit lawannya bila kata mustahil tu, mustahil barang yang membawa kepada kaharu dan juga belok hati tu, sabitlah lawannya. Dan di sini jadi wawul hal lah tu. Jadi wawul hal. Baca mula lah. Mustahil pula barang yang membawa kepadanya kepada kejahatan tu. Mana? Iaitu belok hati dan kaharu. Hal keadaan tu sabitlah lawannya, lawan belok hati dan juga kaharu tadi tu. Mana lawan tu? Iaitu lawannya tu betul hati dan kepercayaan. Tu. Betul hati dan juga kepercayaan tu. Itu mesti. Inilah dalil wujub amanah. Yani inilah dalil mesti. Wujud dengan makna mesti amanah. Apa amanah? Betul hati. Orang yang boleh kita percaya lah kata. Dan istihalah atau pada kata wujub. Dan inilah juga dalil istihalah, yakni tentu tidak. Lawannya lawan amanah, yakni betul hati tu. Mana lawannya? Tu lawannya, yakni belok hatinya dan juga keharu tadi tu. Mustahil lah tu. Habis. Kemudian kata musannif lagi yang ketiga, wallahu taala alam bissawab.